Okey. Kita nak belajar pokok apa? Okey, baik. Hari ni kita nak belajar pokok hanyir ikan atau fishmeal. Okey. Okey, sini. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. InsyaAllah hari ni kita bersiaran lagi dari laman herba Payak Asli, Kampung Kebun Beban, Jalan Tanduk Besar, Kuala Nerang, Kedah. Di sini kita mengumpul lebih 1001 jenis tanaman herba, buah nadir yang kita kumpul untuk tujuan pendidikan, koleksi dan juga untuk diambil manfaat bersama, insya-Allah. Okey, pagi ni kita nak bersama anak-anak di laman herba untuk cerita tentang satu pokok yang mempunyai khasiat dan manfaat yang tinggi, iaitu pokok hanyir ikan, Houttonynia cordata. Okey, Houttonynia cordata ni dikenali juga dengan nama pokok fishmeal. Okey, Al-Husin, Muhammad sini. Kita di sini pokok dia. Okey, pokok fishmeal ni ada pokok yang sangat atau pokok yang terkenal lah juga. Dia yang digunakan sejak sekian lama sebagai makanan kesihatan, minuman, okey ya. Okey. Okey. Ini adalah pokok hanyir ikan yang kita cakap tu. Okey, ambil daun dia satu, bau tengok. Wali, macam bau ikan. Betul kan? Macam bau ikan kan? Bau kuat tak? Ha? Ikan bilis. Macam ikan bilis. Tahan bau dia. Tak boleh tahan bau dia. Ai. Okey, pokok hanyir ikan ni atau fishmeal ni memang bau dia sangat kuat dan bau dia bau seperti ikan. Okey, biasanya pokok fishmeal ni tumbuh dalam bentuk melata macam ni lah. Dan dia juga boleh dijadikan tanaman dalam pasu yang tanam secara gantung. Okey, kita boleh ambil dia sebagai teh, campuran dalam masakan, campuran dalam sup, perasa makanan. Ia ni sebenarnya satu manfaat yang baik untuk sistem respirasi badan, mencegah kanser usus, mencegah kanser peparu dan juga masalah-masalah berkaitan dengan gangguan pernafasan. Memang terkenal sejak sekian lama lagi berkaitan masalah pernafasan ni yang diambil manfaat dari pokok hanyir ikan ni. Okey, pokok hanyir ikan ni dia ni suka pada kawasan yang teduh, berkompos tinggi. Okey, jadi kaedah penanaman dia tu kita boleh tanam di kawasan yang berkompos tinggi. Okey. Kita boleh lihat macam mana kaedah-kaedah kita teh untuk video berikutnya. Okey. Ini adalah hasil teh daun hanyir ikan yang kita buat. Yang kita ambil selain daripada kita buat sup dengan ikan, sedap dan unik saja. Okey, pokok hanyir ikan ni memiliki rasa masam, rasa masam-masam, sedikit masam lah. Kalau kita makan dia sebagai teh ataupun ulam. Selain buat sup, buat teh, boleh juga diambil sebagai ulam. Tapi tak bolehlah kita ambil dalam kuantiti yang banyak. Biasanya kita ambil pucuk dia 1 ataupun 2 helai sehari sekali, memadai. Tak boleh kita ambil satu-satu herba ataupun ulam-ulaman. Sama juga macam kita ambil ikhtiar ubat-ubat perubatan moden pun tak boleh kita ambil secara berlebihan. Ada kuantiti, ada sukatan dia. Okey, bagi pokok hanyir ikan ni kebiasaannya kita guna dalam, kalau daun yang besar macam ni, kita guna sehelai daun. Besar jangan lebih 3 inci, lebih kurang 3 inci ni. Kalau bagi daun yang kecil-kecil, biasanya kalau tumbuh terlampau banyak, dia kecil sikit lah daun. Macam ni, daun kecil-kecil ni lebih kurang dalam 1 inci hingga 2 inci ni, kita guna dia dalam saiz dalam 3 helai. 3 helai. Okey. Dalam kaedah manfaat tradisional ni sebenarnya kita kena ambil secara konsisten selain menjaga kebersihan, jaga kesihatan, dengan pilih makanan-makanan yang sihat, insya-Allah. Semua tu sebagai ikhtiar. Pelbagai kaedah ikhtiar ni ada. Moden, tradisional, kan, herba. Yang kita nampak dia seiras dengan pokok kaduk. Tengok ni pokok kaduk.
Kalau kita tengok tu kan, tapi bau dia pun beza lah kan. Tapi rupa dia pun agak beza juga sebab kaduk ni dia lebih menegak sikit berbanding dengan hanya ikan ni dia memang melata. Kaduk ni kadang-kadang dia naik menegak juga. Kalau sekali pandang seiras, seimbas, sekali imbas tu memang nampak seiras. Okay, ini adalah bahagian pecahan pokok hanya ikan yang kita boleh gunakan untuk dijadikan sebagai semayan. Kita boleh lihat di bahagian sulur dia tu. Ataupun kita panggil tombak. Biasanya bahagian sulur dan juga tombak ni dia akan terbenam dalam tanah. Sehingga tiba satu masa musim hujan ataupun musim yang sesuai lah, dia akan mula tumbuh menjadi pokok baru. Kadang-kadang kita ingat dah mati dah pokok dalam pasu, rupanya masih ada lagi. Dia agak mudah hidup. Dia ni melata seolah macam tanaman pegagar dan juga kaduk. InsyaAllah kita boleh ambil manfaat herba dengan pelbagai-bagai ikhtiar dan manfaat. Selain tu sedap memang kalau tambah dalam sup ikan ni memang saya boleh katakan sedap lah. Walau memanglah kalau buat teh tu ada bau dia sikit. Ini adalah semayan pokok hanya ikan lah. Satu ketiga kita tengok macam ni kan. Tapi sebenarnya keliling tu penuh tombak ataupun sulur dalam tanah. Dia biasanya akan mula tumbuh balik nanti. Akan memenuhi pasu macam ni. Masa satu musim dia nampak macam kurang daun dia, tinggal beberapa tangkai daun kan. Tapi masa satu ketiga dia akan mula tumbuh dan memenuhi semula pasu. Kalau tengok sekali pandang tu, tengok seiras dengan pokok kaduk. Baik, sekadar itu saja perkongsian dari kami dari laman Herba Paya Asli Herbal Valley, Kudri Farm. Okey, tuan-tuan boleh subscribe channel dan juga like page Kudri Farm. Okay, InsyaAllah kita akan cuba buat video dan juga penerangan berkaitan dengan manfaat herba-herba pilihan dan tanaman-tanaman atas permintaan ataupun apa yang kita rasakan perlu untuk kita kongsikan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.